Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Adada ni'amillahi wa afdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28, yang artinya, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti keinginan hawa nafsunya. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alhamdulillah kita berada di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah akan kita bicara serba sedikit berhubung dengan Ramadan itu, di mana bulan Ramadan yang kita sebut Syahrul Ramadan terdapat nama-namanya yang lain. Di antaranya disebut dengan namanya Syahrul Taqwa, bulan takwa, bulan menuju ketakwaan. Disebut juga dengan namanya Syahrul Quran, bulan mempelajari Al-Quran, kerana diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Juga dipanggil dengan namanya Syahrul Siyam, bulan puasa, kerana diwajibkan kepada kita berpuasa. Dipanggil juga dengan namanya Syahrul Sabr, bulan kesabaran, kerana bulan itu menguji kesabaran kita. Bulan ini menguji kesabaran kita. Dipanggil juga dengan namanya bulan rahmat, bulan keampunan, dan juga bulan pembebasan daripada api neraka Allah. Disebut juga bulan dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Disebut juga dengan nama bulan jihad, kerana terdapat dalamnya peristiwa-peristiwa besar jihad, terutama jihad di dalam peperangan Badar, Al-Badr, peperangan Badar, peperangan Tabuk. Dan juga ada peristiwa besar dalam bulan Ramadan ini, seperti pembukaan kota Mekah, Islam sampai kepada penduduk Yaman, Andalus dapat dikuasai oleh Islam, dan banyak peristiwa-peristiwa besar dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama saya sebut, setakat sempatlah, berhubung dengan Syahrul Taqwa, bulan menuju ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang yang daripada dahulu sebelum kamu, tujuannya agar kamu bertakwa. Jadi pertama perintah ya ayyuhalladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, bermaksud orang-orang Islam. Dalam Al-Quran bila disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ni ayat madaniyah, ayat yang turun selepas hijrah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang nama sebelumnya Yathrib. Maka disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak dibaca ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, walaupun memberi maksud orang beriman itu orang Islam. Tetapi disebut orang-orang beriman, diseru kepada orang-orang beriman. Kerana bila disebut beriman sudah tentu Islam. Tetapi bila disebut Islam belum tentu beriman. Kadang hatinya kufur, tak beriman, munafik, zahir sahaja menunjukkan Islam tetapi sebenarnya pura-pura Islam. Maka bila disebut wahai orang-orang yang beriman, Islam, iman yang ada di dalam hati, iman, dan zahirnya dilaksanakan Islam, membuktikan iman yang ada dalam hatinya. Islam tu membuktikan iman yang ada dalam hatinya. Maka perintah Allah kepada orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, cuma berbeza dari sudut pensyariatan. Tetapi kita sedia maklum, banyak agama-agama yang ada di dunia ini ada amalan puasa masing-masing. Tetapi puasa yang terbaik adalah puasa orang Islam lah, yang betul. Yang terbaik, yang betul. Kalau kita tak nafi ajaran agama lain ada puasa tu, tetapi yang betulnya Islam. Agama Islam yang betul, puasanya tu betul, puasanya tu terbaik. Kita tak nafi agama-agama lain, Buddha, Hindu, Kristian sebagainya, ada juga nilai-nilai murni, moral, akhlak, tapi tak sama dengan Islam. Jangan kata sama, tak sama, berbeza. Islam yang lebih baik. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah As-Saff, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, agama tauhid, mengesahkan Allah, yang berdiri di atas iman, beriman kepada Allah dan apa yang Allah Ta'ala turunkan melalui wahyunya kepada para nabi, para rasul alaihi salatu wasallam, supaya agama Islam menzahirkan, mengalahkan di atas seluruh pegangan-pegangan agama yang lain, supaya mengalahkan, mengatasi agama-agama yang lain. Maknanya Islam dari sudut tauhidnya, akidah, dari sudut syariat, fiqh, dari sudut akhlak, nilai moral, tasawuf, sudah tentu Islam yang terbaik. Akidahnya, fiqhnya, tasawufnya yang terbaik, yang terbaik. Nabi-nabinya yang diutus, kelebihan juga kepada umat akhir zaman, diberi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajipan puasa dalam bulan Ramadan, yang berdiri di atas agama tauhid, agama Islam. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasallam agama samawi, yang agamanya Islam saja, cuma berbeza syariat mengikut zaman. Itu yang terbaik puasanya. Dan banyak-banyak nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasallam sudah tentu
syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, yang sesuai untuk seluruh umat. Firman-Nya dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam, seluruh umat manusia, seluruh bangsa, seluruh kaum. Yang beriman tak beriman pun semua mendapat rahmat dengan Islam. Ini dia, ni kita kena faham. Walaupun umat terdahulu ada amalan ini. Bahkan kita melihat juga puasa ini dari sudut kesihatannya, hikmah Allah ciptakan puasa ni. Manusia dengan akal dia fikir juga, kalau sakit nak buat apa tu pembedahan, kena puasa ada tanpa ada masa waktu dia puasa. Maknanya puasa ni perkara yang lazim manusia tidak boleh tidak tahu kebaikannya, kelebihan dia, ada rahsia tersendiri. Itu dia. Bahkan kita ni, perut kita ni sistem penghadaman tu, orang Arab kata hadam kan, penghadaman, sistem penghadaman ni, hadamkan makanan ni sentiasa bekerja. Sebab kita kan makan, makan pagi, makan tengah hari, makan malam, lagi duduk di muar ni macam-macam makanan kita makan. Jadi sistem penghadaman yang Allah Ta'ala cipta baik, jalankan kerjanya. Tapi kalau melampau pula, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah dan minumlah, jangan kamu melampau. Yang jadi masalah melampau. Jadi tak rehat, sistem penghadaman ni tak rehat. Jadi diperintah puasa, kita puasa. Jadi dia rehatlah sekejap, dia rehat tempoh. Kita makan pula dia waktu buka puasa. Itu pun tak boleh melampau lah buka puasa. Jangan balas dendam pula siang tak makan, tak jadi apa. Ini dia. Dan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Tujuannya agar supaya kamu bertakwa. Itu target dia. Pertama, perintah kepada orang beriman untuk capai takwa. Semua syariatnya, targetnya takwa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah, kalau surah Al-Baqarah tu muka surat yang ketiga, muka surat ketiga. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah akan Tuhan kamu. Tafsir menyebut wahidu rabbakum, mentauhidkan, tauhidkanlah, esakanlah Tuhan kamu, beribadat kepada, mengesakan Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu dan umat terdahulu, supaya kamu bertakwa. Disebut beribadat di situ dengan makna melaksanakan apa saja, segala perintah Allah, dilihat mana perintah Allah, di mana larangan Allah. Maka kita tanda beribadat, itu yang kita buat, perintah Allah, dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut la'allakum tattaqun juga pada puasa. Disebut puasa ni targetnya takwa. Satu namanya syariat, termasuk rukun Islam, puasa, takwa. Yang dimaksudkan disebut juga oleh ulama kita, Imam Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah, dalam tafsir Al-Jalalain, la'allakum tattaqun al-ma'asi fa innahu yukassiru syahwah allati hiya mabda'uha. Tujuannya supaya kamu bertakwa, iaitu kamu memelihara diri daripada segala maksiat. Maka kerana dengan berpuasa itu dapat membendung syahwat, nafsu syahwat, kehendak diri, nafsu, yang menjadi pokok pangkal segala maksiat. Yang menjadi pokok pangkal segala maksiat, apa dia? Tak lain tak bukan adalah nafsu syahwat. Jadi dengan puasa dapat membendung nafsu syahwat. Kerana nafsu syahwat pokok pangkal segala kejahatan, segala kemaksiatan. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam
Satu riwayat hadis, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi, as-sahihain, hadis yang sahih. Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'al ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda-mudi. Allah sebut apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak muda-mudi, muda-mudi remaja. Man istata'al ba'ah, barang siapa yang mampu memberi nafkah, mampu memberi nafkah keluarga, mampu berkahwin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Dah mampu berkahwin, maka berkahwin. Boleh beri nafkah, ada apa tempat tinggal, ada apa kenderaan, dan memang layaklah untuk berkahwin, pekerjaan sebagainya. Fa innahu aghaddu lil basari, maka kerana dengan berkahwin itu dapat menundukkan pandangan, dapat menundukkan pandangan mata ni melihat, dapat jaga mata daripada memandang perkara-perkara maksiat dengan berkahwin. Wa ahsanu lil farji, dan dapat juga memelihara kemaluan. Ini kehendak syahwat. Mula daripada mata lah tengok, daripada mata tengok. Jadi bila berkahwin, ada yang halal ditengok. Bila berkahwin, kemaluan untuk digunakan di tempat yang halal. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tak mampu berkahwin, walaupun apa boleh berkahwin, tapi nak berkahwin ni mesti ada kemampuan dia tersendiri lah. Dia tak mampu berkahwin, walaupun kalau berkahwin dah boleh dapat anak, tapi tak mampu nak berkahwin, tak bekerja lagi, barangkali masih remaja, sekolah, belajar. Ni kadang berlaku begitu. Sebab usia manusia ni dia ada peringkat. Peringkat pertama, peringkat sebelum balik, sebelum akil balik, sebelum mumayyiz lagi, bayi atau kanak-kanak, yang tak tahu apa. Ini memang tak tahu apa. Kemudian peringkat kedua, mumayyiz. Mumayyiz dah boleh beza antara baik dan buruk. Sebelum mumayyiz tak boleh beza baik dan buruk. Macam mana nak kenal budak mumayyiz? Tengok dia dah pandai jaga tubuh dia tak? Diri dia. Kalau lepas mandi dia pandai tak nak cari tuala, nak cepat pakai baju. Kalau dia keluar bilik air saja macam tu, maknanya belum balik lagi lah, walaupun dah darjah 5. Tu kita nak kenal budak dah mumayyiz ke tidak. Kalau dia memang tak malu, dia saja je lepas keluar bilik air saja tak cari tuala, memang belum mumayyiz. Mumayyiz ni dia dah tahu segan, dah tahu malu, dia tahu baik buruk. Bahkan mumayyiz pada umur 7 tahun dah boleh suruh galakkan solat. Kalau umur 10 tahun tak solat, boleh kita rotan, sebat dengan cara mendidik, bukan mencederakan, untuk mendidik. Itu dah mumayyiz lah tu. Bahkan kan dalam Islam, kanak-kanak yang mumayyiz ni boleh jadi imam solat. Boleh jadi imam solat. Andai kata bacaannya baik, bagus, alim pula, dia boleh ke depan. Kalau dalam satu kampung ada budak yang mumayyiz, dia yang boleh, dia boleh jadi imam, dia boleh apa, dia boleh budak mumayyiz. Walau dia tak ada kewajipan tu sebab belum balik, tapi dia dah jadi imam, dah sah hukumnya. Sampai peringkat macam tu, mumayyiz. Ini tak pelik, alim ulama dulu memang macam tu. Imam kita Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab kita, umur yang qadar mumayyiz dah boleh, dah matang, dah hafaz Quran. Umur 7-10 tahun dah hafaz Quran. 10 tahun apa, 15 tahun dah mengajar.
Ni usianya tu, proses matang tu masa memais. Peringkat seterusnya peringkat balik. Ini wajib lah. Peringkat balik. Sudah balik. Wajib solat. Wajib puasa. Memang balik. Memang wajib. Dan dalam Islam ada peringkat selepas balik itu dipanggil Ar-Rushdu. Ar-Rushdu ni tempoh matang seseorang itu. Yang maksudnya ibu bapa yang menanggungnya dah tak perlu nak tanggung lagi. Itu Ar-Rushdu. Maksudnya kalau peringkat Ar-Rushdu ni tempoh matang, kalau dicampak mana ibu bapa dia tak fikir dia, dicampak mana dia dah boleh hidup dah. Ini tempoh Ar-Rushdu tadi. Bahkan disebut yang tak mampu berkahwin, barangkali yang masih lagi bergantung ibu bapa. Dah balik dah tapi masih belajar, masuk universiti, masih ditanggung, masih perlu tempoh belum Ar-Rushdu. Dalam Malaysia qada Ar-Rushdu tu diletak 18 tahun. Agaknya lah sebab 18 tahun boleh pilih pemimpin. Kan boleh undi baru ni. Maknanya 18 tahun tu Ar-Rushdu lah tu agaknya. Itu orang yang bijak pandai. Dia fikir letak umur berapa. Jadi jika tak mampu berkahwin, anak muda-mudi tak mampu berkahwin, ada caranya, fa'alaihi bisaum. Maka hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija'. Maka dengan berpuasa itu wija', pemutus syahwat, dapat mengendalikan syahwat, nafsu syahwat. Syahwat ni ibarat kita masak lauk dalam periuk, dalam kuali. Dalam periuk lah. Masa api kuat nak mendidih. Buih keluar, nak keluar melimpah daripada periuk tu. Nafsu syahwat yang tak terkawal, tak dibendung, boleh keluar dari periuk tu. Jadi dengan puasa memadamkan api. Buih jadi kendur, tenang. Jadi keadaan tu tenang. Ini kelebihan kita berpuasa. Dan juga bila disebut berkait tentang puasa ini, dapat bendung syahwat, dapat jaga daripada maksiat, maka dengan itu mampu kita mencapai apa yang dipanggil dengan namanya takwa. Sebab nafsu ni dia ada beberapa peringkat-peringkat dia nafsu. Kita faham nafsu ni yang buruk ajalah. Nafsu dia sebut nafsu buruk. Nafsu ni ada peringkat dia. Serendahnya nafsu yang mendorong kepada keburukan itu. Nafsu-nafsu yang mendorong kepada keburukan. Nafsu ada disebut oleh ulama-ulama tasawuf. Ada nafsu kirdiyah. Nafsu macam monyet, suka mengejek. Ada nafsu dubbiyah, macam beruang, kuat gagah tapi akalnya pendek. Nafsu jamaliyah, macam unta. Tak ada nafsu unta, tak ada sopan, tak ada kasih sayang, benci bermasyarakat, tak peduli orang yang susah, pentingkan diri. Ada nafsu macam merak, disebut nafsu macam merak. Nafsu tusiah, macam merak, suka menyombong, mempamerkan diri, belagak. Ada nafsu khinziriyah, macam khinzir. Kita sebut khinzir lah, sopan. Suka yang kotor, busuk dan menjijikkan. Ada nafsu fa'riyah, macam tikus, jadi bangsa perosak. Ada nafsu sabu'iyah, seperti serigala, suka menyakiti hati orang, menganiaya, menzalimi orang. Ada nafsu himariyah, nafsu macam keldai, pandai memikul tapi tidak mengerti apa yang dipikul. Dia pikul, dia tak berhenti, dia tak tahu. Ada nafsu kalbiyah, macam anjing, suka monopoli diri sendiri, monopoli, menguasai. Dan ada peringkat nafsu yang paling dahsyat, nafsu ammarah. Nafsu ammarah, nafsu tingkatan paling jahat, iaitu seronok melakukan kejahatan, seronok melakukan kemaksiatan. Ini dia. Dan tahap nafsu yang baik dipanggil dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini paling kurang, tapi nafsu yang baik. Kenapa? Nafsu lawamah suka mencela diri sendiri disebabkan dosa dan maksiat.
Nafsu lawamah ni peringkat kalau dalam apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saumul khusus, puasa yang khusus. Dia ada puasa saumul umum, puasa yang umum. Puasa iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan minum, nafsu syahwat sebagainya, menahan diri dari batal puasa. Ini dipanggil saumul umum, puasa yang umum. Yang kedua disebut saumul khusus, puasa yang khusus, iaitu puasa yang mata pandangan jaga daripada maksiat, telinga jaga daripada mendengar yang buruk maksiat, tangan kaki pelihara diri. Puasa khusus ini puasa nak pahala tak nak dosa. Nak pahala tak nak dosa. Ini puasa yang khusus, ini puasa orang awam paling kurang. Dipanggil juga dengan kehendak ada nafsul lawamah, tak suka kepada benda-benda perkara-perkara maksiat. Yang tinggi dari itu nafsu yang baik dipanggil nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah meleburkan sifat nafsu ammarah dan lawamah, iaitu bermujahadah, bersungguh-sungguh sampai peringkat mulhamah, iaitu proses penyucian hati atau berjihad melawan hawa nafsu. Sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan mereka yang berjuang, berjihad pada jalan kami, lanahdiyannahum, sesungguhnya kami pasti, kami mesti memberi petunjuk kepada mereka, subulana, akan jalan-jalan kami yang lain, jalan kemenangan, jalan kemenangan, jalan kejayaan, keuntungan, menuju ketakwaan sebagainya. Allah mudahkan jalan pertolongan, keberkatan. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Riwayat Al-Bukhari menyebut, kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak sampai peringkat melihat Allah, cukuplah merasakan Allah melihat kamu. Kita ni dipanggil dari sudut hakikat. Hakikat sesuatu perkara, macam mana kita ni dalam hidup nak menjalankan syariat. Nak jalankan syariat kena tarikat. Kena ada tarikat. Tarikat ni macam mana nak menegakkan syariat. Tahu solat wajib, tak ada tarikat tak solat. Dengan tarikat kesungguhan kita melaksanakan solat. Maka dengan kita melaksanakan solat datang hakikat. Apa itu hakikat? Rasa kepada nak solat, rasa kepada nak puasa, rasa kepada nak amal, rasa kepada tak nak kejahatan. Ni nafsu mulhamah. Seterusnya tinggi lagi dari itu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Sifat mutmainnah, tawakalnya tawakal yang benar, berserah diri, tenang, hatinya tenang. Nafsu ini tidak lain apa yang dilakukan semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia layak ke dalam syurga Allah. Peringkat mutmainnah. Kemudian seterusnya peringkat radiyah. Radiyah, lebih khusyuk dan tawaduk mengingati Allah. Zikirnya, zikir wiridnya yang tak henti-henti. Zikir lidah, zikir hati. Ulama tasawuf, sedetik lupa Allah dikira berdosa, dikira bermaksiat. Tasawuf. Fiqah tak. Fiqah hati terlintas tak kira dosa selagi tak cakap, selagi tak buat. Hukum fiqah. Tasawuf, sedetik lupa Allah dianggap dosa di tasawuf. Ini lain. Ini radiyah. Hatinya sentiasa ingat kepada Allah SWT. Kemudian tahap tinggi lagi nafsu mardiyah. Tinggi lagi mardiyah. Sentiasa sebati jiwanya, hatinya tiada lain melainkan Allah Ta'ala. Ini mardiyah. Redha dengan apa saja pemberian Allah. Susah sana redha, ini mardiyah.
Kebudayaan tinggi dipanggil nafsu kamilah, nafsu yang sempurna, diberi pada para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang tak ada dosa. Adalah riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW solat sampai bengkak kaki. Sayyidatina Aisyah tanya, kenapa ni? Siapa buat macam ni? Waqad ghafara laka, waqad ghufira laka, waqad ghufira laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sungguhnya diampunkan dosamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, diampunkan dosamu yang terdahulu dan terkemudian. Dosa dulu, kini dan selamanya. Nabi-nabi dan Rasul alaihi wasallam diampunkan dosa. Tak ada dosa. Nabi jawab, afala abdan akuna syakura, afala akuna abdan syakura, afala akuna abdan syakura. Maka mengapa tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini tahap nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wasallam. Sungguh pun mereka, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wasallam itu maksum, ismah, dipelihara oleh Allah. Dosa terdahulu, dosa terkemudian. Namun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini diberi kelebihan puasa. Dalam hadis muttafaqun alaihi disebut, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa, man shoma, syarat berpuasa ilmu dan amal. Ilmu, pengetahuan tentang berpuasa, syarat wajib puasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara sunat puasa, rukun-rukun puasa, ilmu dan amal, melaksanakan puasa dengan betul, hukum yang betul. Ramadan adalah bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, keberkatan. Imanan, dalam keadaan iman, percaya, iman, percaya, yakin. Yakin apa? Percaya bahawasanya Allah SWT wajibkan kepada kita puasa, yang mana puasa itu perintah Allah. Kita percaya ini perintah Allah, ini wajib. Allah yang perintah, bukan siapa-siapa yang perintah, bukan manusia yang perintah, bukan makhluk yang perintah, Allah yang perintah puasa. Dan juga percaya juga ada balasan daripada Allah. Apa yang Allah perintah kita buat, ada balasan. Kita tak buat, ada juga balasan, balasan buruk. Itu iman, tauhid. Iman, ada iman, ada tauhid. Tadi ada fiqh, man shoma, imanan, ada tauhid. Wahtisaban, dan mengharap redha Allah dan mengharap pahala Allah. Ini tasawuf. Ada tasawuf. Penuhi syarat ini, puasa yang benar, amal yang benar, dari sudut iman yang benar, mentauhidkan Allah, iman, percaya, dan juga mencari keredaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa yang terdahulu, kelebihan kita. Walaupun dosa terkemudian buat lagi, kena taubat. Dosa yang sebelum ada peluang lagi untuk kita taubat. Kalau kita bukan nabi dan rasul, dosa memang tak ada dosa lah bahasanya, tapi tetap bersyukur. Tetapi kita berpeluang, mengambil peluang dalam bulan Ramadan ini untuk bertaubat, taubat nasuha betul-betul. Pastikan kita cuba sebaik mungkin melaksanakan Ramadan seolah-olah inilah Ramadan yang terbaik untuk kita. Dengan itu mudah-mudahan diampunkan dosa kita yang terdahulu, bebas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Salah silap saya mohon maaf. Jadi sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa 'an walidina wa 'an ahlina wa 'anil muslimin wa 'an dzurriyyatina birahmatika ya karim.
Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu